Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sentiasa. Alhamdulillah, berjumpa kita di sesi pembelajaran atas talian PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Baiklah, untuk tahun ini sains tahun 6 akan saya ajar, Cikgu Siti Nur Asia. Okey, kita bertemu kembali pada tahun 2021. Okey. Untuk tahun 6, unit pertama yang kita akan pelajari ialah tajuk mengeksperimen. Okey, kemahiran proses sains mengeksperimen. Kemahiran proses sains ataupun KPS. Apakah maksud kemahiran proses sains? Okey, kita dah pelajari kemahiran proses sains ini daripada darjah 1 sehingga sekarang sampai darjah 6 daripada tahun 1 sehingga tahun 6. Okey, sebelum itu apakah maksud KPS? Apakah maksud kemahiran proses sains? Okey, kemahiran proses sains ialah kemahiran saintifik. Okay, dia ada cabang pada kemahiran saintifik yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau untuk membuat keputusan secara bersistem. Oleh itu kita guna kemahiran proses sains untuk tujuan tersebut. Okey, kemahiran proses sains adalah cabang pada kemahiran saintifik Okey, satu lagi dia kemahiran manipulatif. Okay, kemahiran proses sains yang kamu pelajari semasa di tahun 1 sehingga tahun 5 yang lepas, iaitu semuanya 12 termasuk yang untuk tahun 6 semuanya 12 KPS, 12 kemahiran proses sains. Yang pertama memerhati, kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, keempat membuat inference, kelima meramal, keenam membuat hipotesis, ketujuh berkomunikasi, ke-8 menggunakan perhubungan ruang dan masa, ke-9 mentafsir data, ke-10 mendefinisi secara operasi, ke-11 mengawal pembolehubah dan akhir sekali ke-12 mengeksperimen. Okey, untuk tahun ni, tahun 6 kita akan belajar mengeksperimen. Okey. Sebelum itu cikgu nak imbas kembalilah pengetahuan kita yang kita pelajari pada tahun 1 sehingga tahun 5 yang lepas. Okey. Untuk kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati ni kemahiran proses sains yang macam mana? Dia kemahiran paling asas ni. Okey. Kemahiran proses sains memerhati ialah proses yang melibatkan penggunaan deria 5 deria. Okey, yang kita telah pelajari 5 deria, iaitu deria penglihatan, deria bau, deria pendengaran, deria sentuhan dan deria rasa. Okey, yang mana menggunakan 5 organ deria. Okey. Kemudian proses mengelas. Okey, kemahiran proses mengelas. Kemahiran proses mengelas adalah kemahiran yang mana mengumpul dan mengkategori objek mengikut sifat, ciri yang sama ataupun mengikut perbezaan dan persamaannya. Contohnya, kelaskan antara sudu dengan garpu, kelaskan objek mengikut warna, kelaskan objek mengikut saiz, dan sebagainya. Seterusnya di sini berkomunikasi. Satu proses interaksi antara satu sama lain bagi menyampaikan hasil kerja atau eksperimen dalam bentuk rajah, jadual dan data. Macam mana kita nak sampaikan maklumat. Boleh gunakan rajah, boleh buat dalam bentuk gambaran, buat bentuk jadual ataupun dalam bentuk data. Itu untuk berkomunikasi. Seterusnya untuk kemahiran proses sains meramal, iaitu proses kita membuat jangkaan awal ataupun buat ramalan berdasarkan data yang diberikan ataupun buat secara pemerhatian.
Okay, kita dah pernah lihat sesuatu tu, kita boleh buat sesuatu jangkaan ataupun ramalan, okay, secara munasabah lah, okay, dan berdasarkan inferen. Okay, kena contohnya kita ramalkan, okay, petang ini akan hujan. Sebab apa? Sebab kematian kita sebelumnya kalau cuaca gelap mendung, okay, mesti hujan. Okay, itu ramalan, tapi tak semestinya ramalan itu betul, kan? Okay. Okay, seterusnya kemahiran proses sains yang seterusnya mengukur dan menggunakan nombor, iaitu proses membuat pemerhatian kuantitatif dengan membanding kepada piawai tertentu menggunakan nombor. Okay, seterusnya kemahiran proses sains berkaitan ruang dan masa, perhubungan antara ruang dan masa, yang mana proses perhubungan pergerakan ataupun perubahan sesuatu objek atau situasi dalam satu ruang tertentu dengan tempoh masa. Contohnya semakin bertambah usia, semakin bertambah banyak makan, semakin badan berisi. Contohnya lah. Okey. Mesti berhubung antara ruang dan masa. Mesti ada masa, perubahan masa dan perubahan parameter, perubahan saiz, perubahan warna, perubahan bentuk. Okey, contohnya semakin lama aiskrim terdedah, semakin kecil saiz aiskrim. Contoh, sebab lama-lama terdedah dia, masa makin lama makin kecil lah, cair kan aiskrim tu. Seterusnya membuat inferen. Okay, proses untuk membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau objek melalui pengalaman berdasarkan sebab ataupun alasan tertentu. Okay, ini yang saya cakap, kalau soalan keluar ditanya inferen, kita nyatakan sebab, mesti ada kerana, sebab apa, kan. Okay, seterusnya kemahiran proses sains bersepadu yang seterusnya mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah. Kita ada dah belajar 3 pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Seterusnya mendefinisi secara operasi, iaitu memberi maksud dan tarifan, memperihal apa yang diperhatikan. Seterusnya mentafsir data. Mentafsir data ni boleh memberi maklumat tentang pola atau keadaan bagi sesuatu keadaan berdasarkan maklumat yang dikumpul. Contohnya kita gunakan jadual, rajah, gambar, kemudian daripada jadual tersebut kita boleh tafsir data, daripada carta pai kita boleh tafsir data. Membentuk dan menguji hipotesis. Proses ini melibatkan pembentukan soalan, generalisasi berdasarkan pemerhatian hipotesis. Yang akhir sekali menjalankan eksperimen. Bila kita dah pelajari satu kemahiran proses sains, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11, akhirnya bolehlah kita jalankan eksperimen menggunakan kesemua kemahiran proses sains yang telah kita pelajari. Ini buku teks muka surat 1, buku teks sains tahun 6. Muka surat 1. Sebelum tu, biasa bila kita guna KPS? Yang kita belajar tu daripada KPS 1 sampai KPS 12, bila kita nak gunakan? Semasa kita membuat penyiasatan. Untuk muka surat 1, buku teks tahun 6, kita nak belajar kemahiran proses sains mengeksperimen. Di bawah tajuk kemahiran saintifik. Ada gambar rajah kat sini. Gambar rajah di sini ada belon udara, belon udara dia ada. Amir, lihat banyaknya belon udara. Ada yang terbang tinggi dan ada yang terbang rendah. Amir bertanya mak dia, mengapakah belon udara panas terbang tak sama tinggi? Ada yang rendah, ada yang tinggi, kan? Tak sama tinggi. Agak-agak kenapalah, soalan di atas dapat diselesaikan melalui penyiasatan yang melibatkan kemahiran saintifik. Jadi untuk menjawab
pertanyaan Amir tadi kenalah buat penyiasatan. Okey, kita tengok. Kita akan jumpa jawapan pada perbincangan seterusnya. Okey, di muka surat, buku teks muka surat 2, kemahiran proses sains. Okey, bagaimana kemahiran saintifik dapat membantu menyelesaikan persoalan Amir dan keluarganya. Tadi dia tertanya-tanya, kenapa ya belon udara ada yang tinggi, ada yang rendah, kan? Ada yang sederhana tinggi. Okey, mengapa? Okey, kena buat penyiasatan lah. Okey, untuk itu mari kita bina belon udara kecil untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi tempoh masa belon udara kecil terbang. Okey, kat sini di dalam buku teks muka surat 2 dia bagi contoh cara-cara kita boleh buat belon udara kecil. Okey, kalau kita di sekolah kita boleh buat sama-sama lah ni. Kalau awak cukup bahan, boleh buat di rumah lah. Okey, bahan-bahan ataupun alatan yang diperlukan. Okey, kertas minyak, kertas keras, pembaris, pen penanda, gunting, pita dui pelekat, double tape lah. Okey, pita pelekat, dawai halus, lilin pembakar dan mancis. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membina belon udara kecil adalah seperti berikut. Pertama, guntinglah. Gunting kertas minyak tu bagi kepada 4 bahagian. Okey, bentuk belon udara lah, mengikut ukuran yang sama. Okey, seterusnya tampal pita pelekat pada bahagian kertas minyak. Okey, double sided, tampalkan. Kemudian cantumkan keempat-empat keping kertas tadi untuk membentuk kubah. Macam kubah masjid tu, tapi belon lah, bentuk belon udara kan. Okey, cantumkan kedua-dua hujung kertas keras panjang. Okey, cantumkan kedua-dua hujung kertas keras panjang dengan pita pelekat supaya menjadi satu lingkaran bulatan. Okey, untuk membentuk rangka. Okey, buat bulatan. Sambungkan 2 dawai halus secara bersilang pada rangka. Okey, ini untuk letak lilin nanti lah. Okey, tebuk lubang pada lilin pembakar dan masukkan dawai. Bengkokkan dawai supaya lilin tidak mudah tertanggal. Okey, kemudian lekatkan bahagian bawah kubah belon udara kecil pada rangka yang telah dilengkapkan dengan lilin pembakar. Okey, seterusnya belon udara kecil sudah siap dibina dan boleh diterbangkan. Okey, berhati-hati ketika menyalakan lilin pembakar. Okey, jika kamu buat di rumah ya. Okey, perlukan pengawasan pada ibu bapa lah ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, jangan main api sendiri. Okey, dapatkan kebenaran terlebih dahulu pada ibu bapa. Okey, untuk terbangkan dia kena pegang bahagian atas dan bawah belon udara kecil. Kemudian nyalakan lilin pembakar. Okey, sebelum awak nyalakan, nak terbangkan, kita buat apa? Kita buat ramalan dulu. Tadi kan dah belajar kemahiran proses sains meramal. Okey, masa meramal tahun 3, tahun 4 dah belajar lah. Okey, membuat ramalan awal. Okey, sama ada belon udara ni dapat terbang ke tidak. Okey. Seterusnya, mari kita buat eksperimen. Okey, sebelum kita buat eksperimen, kita kena rancang dululah eksperimen kita ni. Okey, selain kertas minyak, kubah belon udara kecil ini boleh juga dibina dengan bahan seperti plastik, kertas kardboard dan kertas surat khabar. Okey, apakah jenis bahan yang dipengaruhi? Okey, itu kemahiran proses sains mengawal pemulih ubah. Okey, itu kita boleh buat uji kaji, tukar bahan selain pada kertas minyak, pakai kertas yang bahan-bahan yang lain ni. Itu kemahiran pemboleh ubah yang dimanipulasi, kan kita dah belajar. Okey, untuk kemahiran proses sains membuat eksperimen, okey, kena rancang dululah eksperimen. Okey, ini adalah senarai semak, okey, untuk menjalankan eksperimen. Buat dulu senarai semak baru kita boleh jalankan eksperimen. Okey, kena buat catatan.
Okey, mengenal pasti senarai semak assignment, mengenal pasti masalah apa kita nak cuba uji. Okey, membuat hipotesis awal. Okey, contohnya kat sini kalau membuat hipotesis awal apa? Okey, kita wujudkan satu persoalan lah, contohnya adakah saiz belon mempengaruhi tempoh masa belon tu berada di udara, contohnya. Okey, kita nak uji saiz belon. Okey, kita boleh buat hipotesis awal. Kita kena buat hubungan, kita nak uji hubungan di antara saiz belon dengan masa penerbangan. Okey, sama ada saiz belon tu kecil ataupun besar, boleh berada lama di udara, yang mana satu yang kita nak uji, contohnya lah. Okey, itu hipotesis awal. Okey, kita boleh letakkan hipotesis awalnya sebagai semakin bertambah saiz belon, okey, semakin bertambah masa penerbangan. Okey, letakkan di catatan. Okey, tindakannya kita buat eksperimen. Kalau betul hipotesis awal tu, kita tanda lah, kita tanda tik ataupun kita tulis mula. Okey, kesahan ataupun keputusan uji kaji kita. Okay, merancang eksperimen mesti perlu tentukan apakah pemboleh ubah kita nak uji. Okey, saiz, contoh saiz belon ataupun jenis bahan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kemudian buatlah catatan di sini kalau dah tik. Okey, ataupun tulis. Okey, menentukan peralatan bahan yang diperlukan, menentukan langkah-langkah menjalankan eksperimen, menentukan kaedah mengumpulkan data, menentukan kaedah menganalisis data. Okey, seterusnya langkah keempat, melakukan eksperimen. Okey, yang tadi mengenal pasti masalah, membuat hipotesis awal, merancang eksperimen, itu adalah sebelum mengeksperimen. Okey, kemudian langkah keempat, kita lakukan eksperimen. Okey, mengikut langkah-langkah yang telah kita rancang. Seterusnya semasa eksperimen pula, kita kumpul data lah, kita buat pemerhatian. Itu yang kita belajar kemahiran proses sains daripada tahun 1 lagi. Kita dah belajar, kita boleh buat pemerhatian, kita meramal, kita membuat inferen, kenapa belon tu boleh tinggi, kenapa yang belon rendah. Okey, kita buat pemerhatian, kita buat inference. Okey, lakukan eksperimen mengikut langkah-langkah yang dirancang. Kemudian mengumpulkan data, rekodkan data. Okey, boleh buat dalam bentuk jadual, bentuk graf, ataupun gambar rajah. Okey, yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, kita tafsirkan data yang kita dapatlah, yang kita kumpulkan dalam uji kaji kita. Okey, dalam bentuk jadual ke, okey, graf ke. Kemudian yang ke-8, kita membuat kesimpulan. Okey, menyatakan kesimpulan yang diperoleh daripada eksperimen yang telah dijalankan. Yang ke-9, membuat pelaporan. Okey, kita tulis laporan. Okey, apa kesimpulan ataupun apa kesimpulan yang boleh dibuat pada uji kaji tersebut. Okey, contohnya, semakin bertambah saiz belon, semakin bertambah masa penerbangan. Maksudnya ataupun semakin besar belon tu, makin lama dia boleh berada di udara, kan? Okey, kita boleh buat pelaporan macam tu, buat kesimpulan macam tu. Okey, itu saja tugasan kamu. Kamu perlu membuat nota kemahiran proses sains, 12 kemahiran proses sains yang cikgu akan lampirkan dalam grup WhatsApp. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Sekiranya ada masalah, bolehlah PM saya lah, boleh personal message dengan saya. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada minggu-minggu akan datang, pada minggu hadapan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.